Alright Game Walker, malam ni Zaf akan berkongsi dengan korang dua kisah. Kisah yang pertama merupakan kiriman email daripada salah seorang Game Walker yang ingin dikenali sebagai Azwan, bukan nama sebenar. Menarik juga kisah Azwan ni, tetapi dia tak menarik seperti kisah yang kedua. Sebab kisah yang kedua ni lain daripada lain. Kebiasaannya Zaf akan baca kiriman email, kalau tak apa perkongsian daripada salah seorang Game Walker. Tetapi kisah yang kedua ni merupakan pengalaman sebenar yang agak menyeramkan, pada masa yang sama banyak memberi pengajaran. Sampai Zaf rasa nak berkongsi dengan korang apa sebenarnya yang berlaku kepada adik kita ni. Kenapa Zaf panggil dia adik? Sebab dia masih belajar lagi. So waktu dia kongsi dengan Zaf, macam-macam perasaan Mat. Seram pun ada, takut pun ada. Seram, takut sama lah kan. Risau tentang kehidupan kita sekarang, especially-nya apabila perubahan zaman. Lagi-lagi pula orang cakap dah akhir zaman ni kan. Macam-macam benda pelik dah start keluar dah. So tak nak lengah masa, Zaf akan mulakan dengan kisah yang pertama. Kita mulakan dengan perkongsian Game Walker yang bernama Azwan ni. So Azwan, dia ni bujang lagi. Dia tinggal dekat Kuala Lumpur. Dan Azwan ni dia meminati sukan scuba diving. Scuba diving boleh kita cakap sukan ke? Boleh lah kan? Dan kepada Game Walker yang tak tahu apa itu scuba diving ni menyelam ke dasar laut. Kalau kau pergi dekat laut ke ataupun pulau-pulau, kau nampak ada orang pakai yang baju warna hitam yang ketat gila tu, dengan ada tangki oksigen. Lepas tu dia masuk ke dasar laut. Diorang ni sukalah nak tengok apa pemandangan kat dasar laut tu. Memang berbeza dengan terumbu karang yang cantik-cantik. Pelbagai jenis ikan. Ada penyu, ada sotong, ada obo-obo. So Azwan ni dia memang minat. Banyak ada pulau dekat dalam Malaysia ni Azwan dah pergi. Salah satu pulaunya Pulau Kapas dekat Terengganu. Ini lokasi-lokasi kaki-kaki scuba ni lah, di mana kawasan-kawasan yang Azwan ni pergi semuanya cantik-cantik. Pulau Kapas, Pulau Pangkor, Pulau Tioman, Pulau Redang dan bermacam-macam lagi pulau. So disebabkan dah berkali-kali hampir ke semua tempat scuba dekat dalam Malaysia ni Azwan dah pergi. Dia pernah pergi sejauh Semporna, Maldives. Tetapi dalam banyak-banyak tempat, ada satu tempat yang memberi kesan amat mendalam bagi diri Azwan kerana pengalaman yang dia alami semasa dia pergi ke Bali, Indonesia untuk menyelam ke dasar laut adalah satu pengalaman yang teramat berbeza berbanding tempat-tempat lain. Jadi apa yang Azwan alami, mari guys, aku kongsikan dengan korang titik hitam dalam kehidupan Azwan. Pada tahun 2005, Azwan bersama 6 orang lagi kawan dia bergerak ke Bali, Indonesia, luangkan masa hampir seminggu untuk menjalankan aktiviti scuba diving. Dan bagi diri Azwan, ini merupakan trip ataupun perjalanan pertama kali pergi ke Bali untuk pergi menyelam ke dasar laut. Dan Azwan ni bertambah gembira dengan kawan-kawan dia sebab diorang sering kali dengar kalau ada peminat-peminat yang suka pergi scuba diving, yang suka menyelam ke dasar laut, Bali adalah tempat wajib. Kalau kau tak pergi Bali, menyesal Mat, sebab dia cukup berbeza berbanding pulau-pulau yang ada kat Malaysia ni. Macam Pulau Pangkor, Pulau Redang, Pulau Tioman. Dekat Bali tu dah lah banyak pulau, lokasi-lokasi ataupun pemandangan-pemandangan dekat dasar laut. Orang cakap tu dengan air yang jernih, dengan rumpai laut yang bermacam-macam warna, terumbu karang, ikan tak payah cakap lah. Ada beribu-ribu jenis ikan. Time kau berenang dekat dalam laut tu, kejap-kejap ada Nemo, lepas tu ada penyu, ada jerung, apa semualah, obo-obo, sotong lah. So aku boleh katakan Azwan yang kawan-kawan dia ni memang gembira, memang have fun gila sepanjang dia orang pergi menyelam ke dasar laut di seluruh pulau-pulau yang ada dekat Bali. Dan lepas dah habis spend time selama seminggu, dia orang pun dah pulang ke Kuala Lumpur. Azwan ni menjalankan aktiviti kehidupan harian dia macam biasa. Pergi bekerja, balik bekerja, tidur, lepak dengan kawan. Tak ada apa pun yang di luar kebiasaan. Tetapi sampailah satu malam, Azwan ni, perwatakan dia, setiap kali dia tidur, dia ni jenis tidur mati. Dia tak ada masa nak mimpi, nak mengigau, tak pernah pun. Tapi ada satu malam ni, lepas betul-betul seminggu, selepas seminggu dia dah pulang daripada Bali, ada satu mimpi
yang cukup menarik. Dalam mimpi Azwan, dia didatangi oleh seorang gadis yang mengenakan pakaian tradisional ala-ala Jawa, dan gadis ni memiliki rupa paras yang cukup menawan. Azwan dah lah jarang mimpi, tiba-tiba mimpi pula ada pula awek, ada pula perempuan yang memang cantik, muka yang putih, pipi gebu kemerah-merahan, rambut ikal mayang, dan perempuan ni mengenalkan diri dia sebagai Ratna Dewi. Alamak, nama pun indah. Di dalam mimpi Azwan ni, dia sempat berborak dengan Ratna Dewi. Dia tanya Ratna Dewi ni daripada mana, lepas tu kenapa sanggup datang berjumpa dengan dia. Ratna ni pun cakap dia nak berkenalan dengan Azwan, dan sedar tak sedar, sejak daripada Azwan dapat mimpi yang pertama, Ratna Dewi ni dah mula, aku boleh katakan, menjadi penyeri hidup si Azwan. Tapi tak adalah sampai angau, sebab walaupun Azwan ni dia tahu yang Ratna Dewi ni hanyalah permainan tidur, seorang wanita yang cukup baik yang datang hanya di dalam mimpi, Azwan ni tak adalah sampai terbawa-bawa ke alam realiti. Kat tempat kerja tu, Azwan ni tak adalah duduk termenung teringatkan Ratna Dewi ni, orang cakap hangau ke, tak ada. Azwan ni dia jalan aktiviti dia macam biasa je. Tapi setiap kali dia tidur, dia akan gembira apabila dalam mimpi dia akan berjumpa dengan Ratna Dewi, pergi berjalan-jalan. Ratna Dewi pun makin lama bila diorang dah rapat, Ratna pun meluahkan perasaan kasih dan sayang. Samalah juga dengan Azwan ni. Sedar tak sedar dah berlarutan hampir 3 tahun. Noh, punya lama guys, bukan kejap-kejap tau. Dalam seminggu Azwan akan bermimpi bertemu dengan Ratna Dewi 2-3 kali, dan sepanjang pertemuan diorang, Azwan ni makin lama dia makin kenal isi hati budi Ratna. Termasuklah juga Ratna. Ratna katakan selagi Azwan sudi menerima diri dia seadanya, Ratna ni akan menjaga Azwan dengan baik, dan memang terbukti pun. Sebab dikatakan adalah satu masa tu keluarga Azwan ni disihir oleh seseorang. Mak bapa Azwan ni merupakan peniaga makanan. Biasalah ada perniagaan sendiri. Jadi bila ada perniagaan sendiri, hasad dengki orang, tak nak tengok engkau berjaya. So cara paling senang, hantar sihir lah. So bila dah ada orang hantar sihir supaya perniagaan ibu bapa Azwan ni tidak maju, Azwan mendapat satu mimpi. Di dalam mimpi dia, Ratna berlawan dengan satu lembaga yang cukup besar, seakan-akan berbulu berwarna hitam dengan taring yang begitu panjang, dan Ratna berlawan dengan makhluk tu sehinggalah Ratna ni berjaya menghapuskan makhluk hitam ataupun lembaga yang cuba menyerang Azwan dan juga keluarga dia. Dan di dalam mimpi tu juga Ratna Dewi memberitahu Azwan selagi mana dia ada di sisi Azwan, tak ada sihir, tak ada apa-apa pun yang boleh melakukan perkara-perkara buruk kepada Azwan. Jadi sepanjang 3 tahun tu lah Azwan dilamun cinta dek kerana Ratna Dewi ni seorang yang baik, konon-kononnya lah. Tetapi selepas 3 tahun barulah Azwan sedar segala yang indah tidak kekal lama. Apa yang nampak cantik, tetapi apabila kita renungkan, kita mula mencari jawapan yang sebenar, Azwan baru tahu yang selain daripada pertolongan yang Ratna Dewi berikan kepada Azwan, ada juga malapetaka yang bakal menimpa Azwan. Oh, seram kan? Selama 3 tahun, Azwan menjalinkan hubungan cinta, kasih dan sayang bersama Ratna Dewi. Azwan ni barulah sedar yang kehidupan dia di alam realiti
seringkali tidak menjadi. Azwan ni seperti yang aku katakan kepada korang, walaupun dia bercinta, dia sayang kepada Ratna Dewi, tetapi dia tahu itu semua hanyalah di alam mimpi, alam fantasi. Tidak mungkin jadi kenyataan untuk dia memiliki Ratna Dewi di alam realiti. Jadi Azwan ni dia boleh membezakan. Dia tak angau, dia tak ada yang sampai terbawa-bawa, yang duduk termenung, lepas tu kehidupan kau jadi sugul, jadi tak bermaya, tak habis-habis teringatkan Ratna Dewi. No, tidak. Azwan ni ada juga berkenalan dengan wanita-wanita di alam realiti. Dekat tempat kerja dia tu, ada 2-3 orang yang Azwan ni minat dan ingin menjalinkan hubungan cinta. Tetapi Azwan baru sedar, sepanjang dia kenal ataupun sepanjang dia bercinta dengan Ratna Dewi, percintaan di alam realiti dia seringkali gagal. Ada je perempuan yang apabila dia dah menjalinkan hubungan, tiba-tiba perempuan ni meninggalkan Azwan tanpa sebab yang realiti. Tanpa sebab yang realiti. Tanpa sebab yang realiti. Lidah dah terbelit. Setiap kali Azwan ni berkenalan dengan perempuan-perempuan untuk dijadikan kekasih, untuk berkahwin seperti kawan-kawan dia yang lain, akan berlaku satu musibah. Perempuan ni tiba-tiba tinggalkan Azwan tanpa sebab yang kukuh. Ada yang cakap, saya rasa awak terlalu baik untuk saya. Azwan ni dah jadi pelik dah. Engkau ni, selama 6 bulan kita sudah berkenalan, telah pun menjadi pasangan kekasih. Tiba-tiba perempuan yang Azwan kenal ni tinggalkan Azwan macam tu je. Awak terlalu baik untuk saya. So, Azwan dia berasa sungguh kecewa, dan setiap kali percintaan dia di alam realiti tidak menjadi, apabila dia mimpi bertemu dengan Ratna, Azwan ni akan luahkan perasaan sedih dia. Azwan ni akan cakap dekat Ratna Dewi, Ratna, saya sayang awak, tetapi saya sedih lah. So Ratna ni tanyalah Azwan ni, kenapa awak sedih kekasihku? I'm here, I love you so much, cuba ceritakan. So Azwan ni pun luahkan perasaan dia, yang dia ingin menjalinkan hubungan, dia ingin ke jenjang pelamin, nak berkahwin, nak ada anak. Tetapi tak tahulah, dia sering kali gagal dalam percintaan dia. Dan setiap kali Azwan ni meluahkan perasaan sedih dia kepada Ratna, Ratna ni akan pujuk balik hati Azwan ni. Ratna ni akan katakan, tak ada perempuan yang faham, yang baik boleh menjaga Azwan seperti mana dia menjaga Azwan dengan penuh kasih sayang. Tapi yalah, sampai bila ya Azwan ni nak hidup membujang? Umur dia makin lama makin meningkat, makin tua. Kawan-kawan kat tempat kerja Azwan masing-masing dah berkahwin dah. Jadi Azwan ni pun adalah perasaan yang dia nak menjalinkan hubungan dengan perempuan lain. Dia nak perempuan tu boleh terima dia sebagai suami, bina keluarga, ada anak-anak. Tapi semuanya tak menjadi. Jadi Azwan ni, dia tak fikir lagi. Dia tak ada fikir negatif pun pasal Ratna Dewi. Sehingga akhirnya Azwan ni diberi kesedaran oleh jiran sebelah rumah si Azwan yang bernama Pakcik So'ot. Pakcik So'ot ni lah yang akhirnya dapat menyelesaikan masalah yang sekian lama telah membuatkan kehidupan Azwan ni tidak seceria dulu. Dahulunya Azwan ni cukup disenangi oleh semua orang, tetapi sekarang ni kawan-kawan dah mula menjauhkan diri. Kalau berkenalan, kalau bercinta dengan seseorang wanita, percintaan Azwan akan gagal di tengah jalan. Takkan ceria, takkan berakhir dengan kehidupan yang indah, berkahwin apa semua. Tapi macam mana Pakcik So'ot tahu? Sebab adalah satu hari, bila nampak je Azwan balik, Pakcik So'ot pun cakap lah dekat Azwan, Azwan, baru balik kerja ke Azwan? Dan Azwan pun menganggukkan kepala lah. Dia memang rapat dengan Pakcik So'ot ni. Ya Pakcik, baru balik kerja, penat sikit lah ni. Lagipun ada banyak kerja tu yang saya balik lambat tu. Pakcik buat apa kat luar ni? Dah pukul 9 malam. Lalu Pakcik So'ot pun cakap lah kat Azwan, biasalah Azwan, kereta ni dah lama tak cuci, ni baru lepas cuci. Sebenarnya pakcik ni ada hajat sikit nak cakap dengan kau.
Jadi bila macam tu, Azwan ni tahulah kalau Pakcik Soot cakap dia ada sesuatu ataupun ada hajat yang ingin diperkatakan, mesti benda tu penting. Jadi Azwan pun cakaplah kat Pakcik Soot. Cakap je lah Pakcik Soot. Apa benda tu? InsyaAllah kalau saya boleh tolong, saya tolong. Dan Pakcik Soot pun mengatakan kepada Azwan, Pakcik bukan nak minta tolong kau sebenarnya. Tapi Pakcik ada satu soalan nak tanya kau ni. Engkau tinggal kat rumah ni, berapa orang sebenarnya? Setahu Pakcik, engkau seorang je. Jadi bila Azwan dengar Pakcik Soot tanya dia soalan macam tu, Azwan ni cukup pelik. Aku dah duduk sini dah lebih 5 tahun. Pakcik Soot dah memang kenal dah. Dah memang tahu yang aku tinggal seorang. Apa hal malam ni tiba-tiba Pakcik Soot tanya soalan pelik macam ni? Jadi Azwan pun cakap lah kat Pakcik Soot, kenapa Pakcik? Memang betul lah, saya tinggal seorang je kat rumah ni. Mana ada orang lain. Bila dengar Azwan cakap macam tu, muka Pakcik Soot ni terus berubah. Yang ni dah start seram dah guys. Pakcik Soot katakan kepada Azwan, tak ada Azwan. Waktu Pakcik Soot tengah cuci kereta tadi, Pakcik Soot dengar dekat dalam rumah kau ni punya meriah. Bunyi pinggan mangkuk, bunyi televisyen. Pakcik ingat engkau dah balik. Itu yang bila Pakcik nampak engkau baru balik, Pakcik terkejut. Azwan, Pakcik Soot rasa kalau betul lah engkau tinggal seorang kat rumah tu, engkau kena cepat dapatkan bantuan. Jadi Azwan ni tergamam lah. Dia terkejut juga. Tapi dia nak sedapkan hati dia. Dia cakap lah dekat Pakcik Soot, tak adalah Pakcik Soot. Sepanjang saya duduk rumah ni, tak ada apa pun. Tak ada benda yang pelik-pelik pernah jadilah. Alah, mainan perasaan je tu. Lagi pun Pakcik Soot kan dah tua. Mata pun, telinga pun bukannya clear sangat. Salah dengar kot. Dan pada masa inilah apa yang bakal diperkatakan oleh Pakcik Soot telah membuatkan seluruh bulu roma dekat badan si Azwan ni serak terpacak. Sebab Pakcik Soot tanpa memandang Azwan, Pakcik Soot terus mengatakan kepada Azwan, Azwan, bukan apa. Memang Pakcik dah tua, Pakcik sedar. Tapi disebabkan kita ni dah lama berjiran, Pakcik rasa engkau memang betul dapatkan bantuan cepat. Sebab kalau betul kau tinggal seorang, siapa yang dekat belakang kau? Kau ada bawa perempuan balik ke Azwan? Memang ada kawan ikut kau balik ke? Di atas teguran yang telah pun diberikan oleh Pakcik Soot, Azwan tidak berani masuk ke dalam rumah dia. Lalu Pakcik Soot pun mengarahkan Azwan supaya berehat dahulu di rumah dia. Sementara Pakcik Soot cuba menghubungi seorang ustaz untuk membantu Azwan membersihkan rumah dia daripada sebarang gangguan. Dan Alhamdulillah pada malam tu seorang ustaz dipanggil, Ustaz Zulkifli. Sebab Ustaz Mustaqim tak ada. Mesti geng puaka dah terbayang, mesti Ustaz Mustaqim ni. Tak ada, Ustaz Mustaqim busy. So Ustaz Zulkifli lah yang datang ke rumah Pakcik Soot. Dan selepas Pakcik Soot dan juga Azwan menerangkan apa yang dialami, yang Pakcik Soot ni nampak ada seorang wanita yang berambut panjang, muka yang agak menakutkan, berdiri betul-betul di belakang Azwan sewaktu dia pulang daripada kerja. Jadi ustaz ni pun pergilah ke rumah Azwan bersama Azwan dan juga Pakcik Soot. Dan waktu ustaz ni cuba memerhatikan apa benda yang berada di dalam rumah Azwan, Ustaz Zulkifli mengatakan, dekat rumah awak ni saya rasa ada satu makhluk daripada bangsa jin. Dan makhluk ni dia dah lama suka dekat awak. Dan Ustaz Zulkifli pun cubalah membacakan beberapa potongan ayat ruqyah. Dan semasa Ustaz Zulkifli sedang membacakan beberapa potongan ayat ruqyah, tiba-tiba Azwan ni perasan yang daripada tadi dah hampir 30 minit Pakcik Soot ni tidak bercakap sepatah pun. Pakcik Soot ni hanya menundukkan kepala, memejamkan mata dia. Jadi Ustaz Zulkifli dah perasan dah,
Apa hal Pakcik Soot ni lain macam je, duduk bersila, tak ada bercakap apa. Azwan ni adalah juga sekali-sekala dia ikutlah Ustaz Zulkifli ni baca surah apa yang dia tahu. Tetapi Pakcik Soot ni duduk senyap je. So Ustaz Zulkifli pun duduklah betul-betul di hadapan Pakcik Soot, dan Ustaz Zulkifli pun memberikan salam. Assalamualaikum Pakcik Soot. Assalamualaikum Pakcik Soot. Cuba pandang saya, dan secara tiba-tiba Pakcik Soot membukakan mata dia, menjegilkan mata dia yang besar tu tepat memandang Ustaz Zulkifli, dan Azwan tahu dah, ya Allah, dalam banyak-banyak orang Pakcik Soot yang kena rasuk malam tu, benda tu masuk dalam badan Pakcik Soot. Lalu Ustaz Zulkifli pun tak lengah masa lah. Bermulalah sesi soal jawab, sesi dialog di antara Ustaz Zulkifli dan jin yang merasuki badan Pakcik Soot. Apa hal yang kau mengganggu rumah ni? Apa yang kau nak sebenarnya? Engkau ni datang daripada mana? Dan muka Pakcik Soot dengan mata yang terjegil, dengan muka yang teramat marah, seakan-akan tak suka, Pakcik Soot pun terus mengatakan kepada Ustaz Zulkifli dengan suara yang garau, "Dia hak aku. Dia hak aku. Aku sayang dia. Aku tak nak tinggalkan dia. Dia yang terima aku. Dia yang sayang aku. Apa hal yang kau nak pisahkan aku dengan dia? Rumah ni memang rumah aku. Aku dah lama tinggal dengan dia. Engkau tak boleh pisahkan aku." Lalu Ustaz Zulkifli pun cakap dekat jin ni, budak ni tak nak engkau. Engkau yang ganggu dia. Lagipun rumah ni rumah dia. Ini bukan tempat engkau. Sekarang ni engkau keluar, kau pulang dekat tempat asal kau. Aku tak nak dah engkau kacau orang macam ni. Aku tahu engkau ni jin baik. Engkau baik keluar daripada badan orang tua ni. Kalau tak, sakit kejap kang. So, bila dengar Ustaz Zulkifli cakap macam tu, jin ni daripada sedih-sedih tadi, dia terus mengamuk. Apa hal pula aku yang nak kena keluar? Mana boleh. Dia terima aku. Dia sayang aku. Aku sayang dia. Engkau tak boleh halau aku. Ini tempat aku. Ini rumah aku. Aku kekasih hati dia. Mana boleh. Aku benci. Aku benci apabila ada orang yang nak rampas dia. Terus menangis jin yang masuk ke dalam badan Pakcik Soot ni. Azwan tengok pun, Azwan pun rasa sedih sangat. Lalu Azwan pun tanyalah kepada Ustaz Zulkifli, Ustaz boleh tolong tanya tak? Apa sebenarnya yang dia nak? Saya tak ada apa-apa hubungan dengan dia. Kenapa yang dia cakap saya sayang dia? Itulah yang bermain di dalam fikiran si Azwan. Dia tak tahu apa jin ni. Dia siapa? Kenapa pula dia nak tinggal bersama aku? So Ustaz Zulkifli pun tanyalah jin ni, apa niat engkau? Engkau ni siapa? Engkau datang daripada mana? Cuba kau bagi tahu aku, apa yang kau nak sebenarnya? Dan jin yang masuk ke dalam badan Pakcik Soot ni pun mengatakan kepada Ustaz Zulkifli, sebenarnya aku sayang dia. Aku yang jaga dia. Aku nak tengok dia gembira. Tapi dia sakitkan hati aku. Dia tak sayang aku. Aku sayang dia. Kenapa dia buat aku macam ni? Kenapa dia tak kenal aku? Jadi bila dah berkali-kali jin ni cakap yang dia sayang Azwan, tapi Azwan buat dia macam ni, Azwan tak sayang dia, Azwan ni hianati cinta dia. So Ustaz Zulkifli pun dah naik bosan dah. Ni tak boleh biar lama ni. Sebab takut kalau jin ni kita layan dia, jin ni pandai putar belit, tak boleh percaya cakap dia ni. So selepas dah berlangsungnya sesi soal jawab hampir 1 jam,
Akhirnya Azwan ni terkejut apabila jin yang masuk ke dalam badan Pakcik Sohak ni mengatakan bahawa nama dia adalah Ratna Dewi. Dia merupakan Ratu Bunian di kepulauan yang terletak dekat Bali, dan dia dah suka dekat Azwan ni sejak dia pertama kali nampak Azwan pergi melakukan aktiviti scuba diving. Dan sejak daripada kali pertama itulah Ratu Ratna Dewi ni dah ikut Azwan daripada Bali, Indonesia tu. Dia ikut Azwan pulang ke Kuala Lumpur. Sebab itulah Ratna Dewi ni sering kali muncul di dalam mimpi Azwan, meluahkan rasa kasih dan sayang. Dan selepas hampir 3 tahun, rupa-rupanya barulah Azwan sedar yang sepatutnya dia tidak perlu bercinta ataupun dia tidak perlu menjalinkan hubungan bersama Ratna Dewi. Dan di atas nasihat Ustaz Zulkifli pun memutuskan pertalian apa-apa sahaja hubungan yang telah pun dijalinkan di antara Azwan dan juga Ratna Dewi. Dan Ustaz Zulkifli mengarahkan Ratna Dewi supaya pulang balik ke tempat asal dia. Tidak boleh bangsa jin sama sekali bercinta dengan manusia. Dan akhirnya selepas dipujuk berkali-kali, Ratna Dewi pun bersetuju untuk berpisah dengan Azwan. Itulah apa yang dialami oleh Azwan. Azwan tak pernah sangka pun sepanjang dia melakukan aktiviti scuba diving, dia akan bercinta, dia akan berkenalan dengan orang Bunian yang merupakan Ratu Laut. Dan Ratu Laut ni boleh tangkap cintan pula dengan Azwan ni. Allahu Akbar. Tapi sejak daripada kejadian tu, Alhamdulillah, dikatakan Azwan sekarang ni pun dah berkahwin dah. Yalah, kejadian ni berlaku pada tahun 2005 kot. Azwan ni dah berkahwin, dah ada anak dah pun. 2-3 orang anak dah. Dan kehidupan Azwan ni kembali seperti biasa. Jadi itulah pengalaman yang dialami oleh Azwan sepanjang dia melakukan aktiviti scuba diving sepanjang hidup dia. Jadi kita tak nak lengah masa, kita nak teruskan dengan kisah yang kedua. Dan kisah yang kedua ni tak ada lawak dah. Kisah yang kedua ni Zaf terpaksa ubah sedikit cara penyampaian Zaf, sebab hal ni penting. Hal ni selain daripada kisah seram, mesej yang Zaf nak sampaikan, Zaf harap korang semua kekal sehingga ke hujung. Sebab kejadian ni baru lagi berlaku dekat salah satu sekolah yang terletak dekat Taiping, Perak, guys. Kisah yang kedua pada malam ni yang Zaf nak sampai ataupun Zaf nak kongsikan dengan korang, dia bukan lebih kepada kisah seram, tetapi pengajaran dan juga satu mesej yang teramat penting, terutamanya untuk budak sekarang, generasi baru ni. Tak kisahlah umur korang berapa, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke. Dan ibu bapa juga yang mana tengah menonton Zaf Channel, korang pun boleh ambil iktibar, korang pun boleh ambil pengajaran. Dan ini adalah satu kisah yang agak mengejutkan bagi diri Zaf. Okey, cerita dia macam ni. Semalam, disebabkan Zaf berjalan-jalan kan, berjalan-jalan dengan isteri, dengan ahli keluarga apa semualah. Dan waktu jalan-jalan tu, adalah salah seorang budak ni, Zaf tak boleh sebut nama dia, dia ingin dikenali sebagai Ali. So Ali ni, Zaf berkesempatan untuk jumpa Ali ni dan berkongsi. Zaf tanya dia berkongsi pengalaman seram. Banyak pengalaman seram dia, tetapi pengalaman seram dia insya-Allah Zaf akan ceritakan nanti. Cumanya dalam banyak-banyak pengalaman seram dia, dia ada satu kisah yang baru saja terjadi bulan lepas. Dia katakan baru saja terjadi bulan lepas, di mana budak Ali ni, bukan nama sebenar budak Ali ni, dia bersekolah di salah sekolah yang terletak dekat daerah Taiping. Zaf terpaksa rahsiakan untuk menjaga sensitiviti, sebab kisah yang kedua ni memang sensitif lah. Kejadian ni berlaku bulan lepas, di mana Ali ni berusia 15 tahun, tingkatan 3. Dan Ali ni dia tinggal dekat asrama. Dan waktu dia tinggal kat asrama, satu bilik dia ada 6 orang. Kiranya ada 6 katil. Dan segala-galanya sepanjang dia belajar, dia tinggal kat asrama, tak ada apa yang pelik. Tetapi apabila dia dapat tahu salah seorang budak yang duduk dekat dalam dorm dia, kemungkinan Zaf letak nama dia Abu lah, senang Abu pun bukan nama sebenar. Abu ni pun tingkatan 3 juga. Bulan lepas, Abu ni telah buat beberapa perkara yang agak pelik. Pada awalnya, Ali dan juga kawan-kawan sebilik dengan Abu ni tak perasan pun perangai pelik yang ditunjukkan oleh Abu.
Tetapi apabila adalah satu hari, diorang perasan sewaktu Abu ni menunaikan solat dekat dalam bilik, pertama sekali yang peliknya, Abu ni solat di atas katil. Selalunya orang solat dekat atas sejadah, kat atas lantai kan. Tapi Abu ni dia solat kat atas katil. So tak ada hal sangat nak solat kat atas katil. Kemungkinan kat atas katil tu selesa lah sikit, empuk lah sikit daripada atas lantai kan. Tapi waktu Abu ni solat, Ali dan juga budak-budak bilik dia perasan Abu ni tak menghadap kiblat. Dia solat bertentangan daripada arah kiblat. Kalau sekali tak apa lagi. So selama seminggu tu lah diorang perasan Ali ni solat bertentangan dengan arah kiblat yang betul, iaitu menghadap Kaabah. So Ali dan juga budak-budak bilik dia cubalah menanyakan Abu ni, apa yang kau buat sebenarnya? Kau ada buat apa-apa eksperimen ke? So Abu ni katakan yang dia tengah membaca satu buku. Buku tu adalah buku psikologi Islamik. Buku Islam pasal psikologi lah, pasal otak lah senang cerita. Dan sepanjang Abu ni baca buku psikologi Islamik tu, dia dah mula kenal Tuhan yang sebenar. Jadi Ali dan kawan-kawan dia yang lain ni ingatkan, okeylah, baguslah engkau nak mendalami Islam dengan lebih mendalam. Yang peliknya, sebab Abu ni katakan dalam agama Islam ni, rupa-rupanya kalau engkau buat sesuatu kesalahan, tak kisahlah apa pun, engkau mencuri ke, engkau pukul kawan kau, engkau menipu, lepas tu engkau tak solat, tak ada dosa. Jadi daripada situ Ali dan kawan-kawan dia yang lain, dah pelik dah ni. Apa benda yang kau cakap ni? So Ali tanya lagi, apa lagi yang kau tahu? Abu katakan dia dah mula kenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Dia dah ada kebolehan bercakap dengan haiwan. Dekat sekolah asrama tu, dia boleh faham bahasa kucing, bahasa burung. Dan yang membuatkan Ali dan juga kawan-kawan dia tak ambil benda ni remeh, tak ambil benda ni sekadar dibuat-buat. Sebab Abu ni yakin yang dia mempunyai kebolehan apabila dia dah boleh bercakap dengan haiwan-haiwan yang berada dekat sekeliling asrama tu. Abu telah mendapat wahyu, dan dalam wahyu ni lah menyuruh dia melakukan perkara-perkara yang sebenarnya. Kononnya Islam ni salah. Kononnya apa pemahaman kita selama ni berkenaan Islam ajar solat, ada dosa pahala, semua tu salah. Sehinggakan Abu ni dia boleh cakap yang Al-Quran tu karut. Ya, apa yang ada dekat dalam Al-Quran tu semuanya salah, tak betul. Yang betul hanyalah dia. Diceritakan oleh budak-budak yang tinggal sebilik dengan Abu ni, ada beberapa perkara pelik yang Abu telah lakukan sehingga mereka terpaksa melaporkan kepada guru-guru asrama supaya Abu ni diambil tindakan. Sepanjang Ali berkongsi kisah pengalaman dia dengan Zaf jadi meremang, Zaf jadi takut. Sebab dulu kita biasa dengar, contohnya ajaran sesat Al-Akram, lepas tu yang paling famous Ayah Ping. Ayah Ping tu kan. Ayah Ping tu yang siap dia dah ada pengikut, dia dah ada kerajaan langit dia sendiri. Dia buat teh lah, guna teko. Lepas tu pengikut dia siap minum air kaki dia. Tapi Ayah Ping tu boleh tahan kira, bukan nak cakap lah. Ayah Ping umur 50 lebih, dah tua macam tu, boleh tahan lah. Tapi yang terjadi ni, banyak kali Zaf tanya Ali, biar betul korang ni umur 15 tahun. Dan Ali berulang kali lagi cakap, dia siap tunjuk IC dia dekat Zaf. Betul bang, saya baru 15 tahun. Abu ni pun sebaya saya je. Tapi Abu ni dah buat perangai pelik-pelik. Pernah beberapa kali diorang perasan Abu ni setiap kali pukul 1-2 pagi dia akan solat. Tapi tak tahu solat apa. Dan solat dia tak menghadap kiblat. Dia membelakangi kiblat. Dan ada masa juga diorang perasan yang Abu ni baca Al-Quran. Tapi setiap ayat yang Abu ni baca, contoh dia baca Al-Fatihah ke ayat kursi ke, memang tak ada bunyi Al-Fatihah, memang tak ada bunyi ayat kursi.
Umpama abu ni dia tunggang terbalik je. Dalam banyak-banyak pengalaman tu, ada satu pengalaman yang dialami oleh salah seorang yang tinggal sebilik dengan abu ni. Pukul 2 pagi, dia pergi ke tandas. Dan selepas dia dah pergi ke tandas, dia masuk balik ke dalam dom. Dia perasan abu ni dia tak tidur lagi. Dan kalau korang nak tahu, katil abu, dia betul-betul berhampiran ataupun tepi dengan tingkap. Dan tingkap tu menghala keluar. Diorang asrama di tingkat 1. So, dia nampak abu ni berdiri seakan-akan tengah memandang keluar tingkap. So, bila macam tu, tak ada apalah. Dia pun pergilah dekat abu. Dan waktu dia menghampiri abu, dia perasan abu ni macam tengah bercakap. Tapi bercakap dengan siapa? Asrama kau tingkat 1 kot. Dekat luar tu, mana ada orang, mana ada tempat orang nak jalan kaki ke apa. Bukannya dekat koridor. So, kawan si Ali ni tegurlah abu ni. Abu, kau borak dengan siapa ni? Kau tak tidur lagi ke? Dan abu ni boleh relax je. Pandang kawan si Ali ni, abu ni cakap, tak adalah. Ni aku tengah borak dengan kucing. Borak dengan kucing, Man. Mana member tu tak jam? Kucing? Kucing mana pula ni? So, abu ni, maybe lah kawan si Ali ni dah cuak ke apa. Relax dia cakap. Dia tenangkan kawan si Ali ni. Kau jangan risau. Tak apa. Engkau mungkin tak biasa. Dia memang waktu-waktu macam ni, aku selalu borak dengan haiwan. Aku boleh borak dengan kucing, aku boleh borak dengan burung. Dan baru je tadi aku dapat wahyu. Dia boleh dapat wahyu. Wahyu tu dia dapat konon-kononnya kucing yang menyampaikan wahyu kepada dia. So, bila member si Ali ni dengar abu ni dah cakap merepek pukul 2 pagi pula, dia malas nak layan. Dia pun terus tidur. Dan keesokan paginya, diorang ni berkumpul ramai-ramai, termasuklah Ali ni. Diorang pun pergilah bagi tahu cikgu diorang, ustazah. Awal-awal bagi tahu ustazah. So, ustazah pun cubalah tengok keadaan si abu ni. Betul ke apa yang diceritakan oleh budak-budak ni? Dan selepas ustazah dah mendapatkan beberapa bahan bukti, ustazah pun tak lengah masa, teruslah menyampaikan berita ni kepada pihak pengurusan sekolah, pihak asrama. Dan akhirnya pihak asrama mengarahkan kedua ibu bapa abu ni untuk ambil anak dia dan tolonglah dapatkan rawatan untuk abu ni. Sebab keadaan abu telah menyimpang jauh. Dan sejak daripada kejadian tu, yang malang sekali, Ali ni tak dapat apa-apa info terbaru. Sebab dikatakan abu ni masih lagi tak pulang ke asrama. Kira lepas ibu bapa si abu ni jemput, wallahualam tak tahu apa jadi dekat abu. Tetapi mesej yang Zaf nak sampaikan dekat korang semua berkenaan kisah ni, sebab pertama sekali dia baru jadi bulan lepas. Dan kejadian ni berlaku dekat sekolah asrama. Dan budak ni baru saja berusia 15 tahun. Bagi diri Zaf teramat muda. Tak tahulah daripada mana yang dia dapat ajaran sonsang ni sampai dia boleh cakap Al-Quran sesat, solat tak menghadap ke kiblat. Dan kalau korang nak tahu, selepas pihak pengurusan sekolah dapat tahu apa yang abu buat, salah seorang ustaz siap tegur. Apa saja amalan yang abu ni buat, dia cakap dapat wahyu Al-Quran tu karut apa semua. Engkau tak boleh buat macam tu. Abu ni boleh marah balik ustaz. Budak 15 tahun dia boleh maki balik ustaz ni. Korang bayang. So, ini bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Ini melibatkan soal iman, kepercayaan dan juga kita punya akidah. Akidah kita ni, kau boleh cakap Quran karut, engkau boleh solat tak menghadap kiblat, kau dapat wahyu daripada haiwan pula. Astaghfirullahalazim, na'udzubillah. Bagi diri Zaf sendiri, apa mesej yang Zaf nak sampaikan kepada ibu bapa yang ada anak? Kalau tak pun termasuklah korang-korang semua yang masih belajar, yang tengah mendalami ilmu agama, selagi boleh janganlah, kalau ada sesuatu yang korang tak faham, korang baca buku ke apa, selagi boleh dapatkan nasihat, dapatkan guru. Jangan berguru seorang diri. Sebab kadang-kadang apabila kita baca seorang diri, tak ada guru ni, kita tak dapat tahu maksud yang sebenar. So, kita main buat maksud sendiri je. Kita main fikir apa yang kita nak je, ikut logik akal. Jadi bila ikut logik akal, engkau bermain dengan bisikan-bisikan halus daripada iblis dan syaitan ni, diorang ni lagi pandai. Diorang lagi pandai nak sesatkan kau. So, nasihat Zaf, kalau sesiapa yang nak mendalami Islam, Alhamdulillah, bagus. Tetapi kalau ada bahan-bahan rujukan
yang korang rasa sangsi, yang korang rasa was-was, tolong. Korang pergilah cari guru. Guru pun bukan sebarang guru Korang kena cari guru yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, yang ikut ahli sunnah wal jamaah, yang memang ikut betul-betul landasan tu, yang ada berpandukan Al-Quran, berpandukan hadis. Senang cerita, kalau susah sangat kau pergi jumpa mufti lah. InsyaAllah, kalau tak pun imam-imam masjid, dapatkan bahan rujukan, dapatkan pandangan diorang. Ada apa yang korang tak faham tu, dapatkan daripada diorang info. Jangan memandai-mandai, sebab kadang-kadang bila memandai-mandai, banana mat, pisang mat. Sebab bagi diri Zaf, jangan buat main lah benda ni. Soal agama ni, kalau kita terlalu mendalami, akhirnya dia bermain dengan fikiran. Dan juga bagi diri Zaf sendiri, apa yang berlaku kepada Abu, Zaf doakan semoga dia sihat, dia dapat kembali ke jalan yang lurus, supaya ibu bapa mainkan peranan. Apabila tengok anak-anak tu kadang-kadang depression, ada kemurungan, ada masalah apa-apa, tolong dapatkan hikmat nasihat pakar dan jangan abaikan budak-budak ni. Sebab bila abaikan budak-budak ni, apa yang berlaku kepada Abu, kemungkinan kita rasa benda tu kecil sebab hanya seorang budak saja yang buat perangai. Tetapi kalau daripada Abu seorang telah membuatkan orang-orang ataupun kawan-kawan yang terdekat dengan Abu ni percaya dan ikut apa yang dia buat, Zaf tak terkejut kalau benda ni akan merebak dan lama-lama akan merosakkan sistem institusi ataupun sistem Islam tu sendiri. Daripada kita nak menuju ke jalan yang betul, akhirnya kita terikut ajaran yang diajarkan oleh iblis dan syaitan, menerusi bisikan-bisikan halus yang bakal menyesatkan kita. Jadi Zaf harap korang dapat mesej pada malam ni. Minta maaf lah kalau Zaf ni membebel panjang sikit, tapi mesej kali ini teramat penting bagi diri Zaf sebab ia melibatkan agama. Dan kalau ada apa-apa yang Zaf tersalah cakap, Zaf menyusun 10 jari memohon maaf kepada korang semua. Jadi Zaf harap korang terhibur, ambil segala pengajaran, tak kisah benda ni betul ke tak, ambil sahaja pengajaran supaya kita ni boleh mengubah diri kita menjadi hamba yang lebih baik dan lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau korang suka, korang tekan button subscribe dan juga button like. Kalau korang tak suka, macam biasa guys, tekan je button dislike dan juga komen saja apa-apa. Sebab apa guys? Sebab boleh dik. So insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam poker yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.